sahbihi wa man walah. Muslimin muslimat, brothers sisters yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung perbahasan dalam hadis kitab Umdatul Ahkam, dan alhamdulillah kita telah pun sampai pada perbahasan berkenaan dengan masuk ke tandas, masuk ke bilik air. Bab dukhulil khala, bab masuk ke al-khala. Khala ini daripada perkataan, pernah tak perkataan khalwah? Tahu tak khalwat? Bersorangan ataupun berduaan. Jadi toilet tu dipanggil sebagai khala, Baitul Khala. Kenapa toilet dipanggil sebagai khala? Kerana tak ada orang masuk toilet berdua. Seorang-seorang yang masuk toilet, dan tempat tu adalah tempat yang sunyi. InsyaAllah kita baca satu hadis saja untuk malam ni, untuk yang sesi yang kedua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita patut bersyukur kerana dilahirkan dalam keadaan Muslim, dan Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk mempelajari agama dan sebagainya. Satu hari Salman Al-Farisi pernah meriwayatkan satu perbualan ataupun dialog dia di antara orang musyrik. Salman Al-Farisi kata apa? Qala lana al-musyrikun, salah seorang daripada kaum musyrik tu kata kat Salman, dia kata apa? Inni ara sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimakum al-khara'a. Qala ajal. Salman Al-Farisi dialog dengan kaum musyrikin. Dia kata apa? Aku nampak teman kamu ni, sahibakum. Sahib kat sini maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tak masuk Islam, tapi dia perhatikan gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masa Nabi hidup. Dia mengajarkan semua benda. Dia kata ini ara sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimakum al-khara'a. Sampaikan Rasul kamu ini ataupun sahabat kamu ini mengajarkan kamu macam mana cara nak masuk toilet dan juga buang air. Salman kata apa? Qala ajal. Betul. Jadi kita patut bersyukur bahawa Nabi SAW tak tinggalkan umatnya tanpa ada sebarang prinsip dalam kehidupan. Sama ada kita nak hidup macam mana, kita nak bermuamalah dengan orang macam mana, hatta masuk dalam toilet pun Nabi mengajarkan. Ada kebaikan tak Nabi mengajarkan kita peraturan-peraturan ni? Sebenarnya ada. Kerana manusia beranggapan bahawa kebebasan adalah menuruti apa yang hawa nafsunya nak buat. Sebenarnya muslim-muslimat, menuruti hawa nafsu kita ni, ikut kehendak hawa nafsu kita ni akan menyebabkan manusia itu penat. Sebab hawa nafsu manusia ni tak terbatas pada satu perkara. Bila dia dapat satu perkara, dia nak perkara yang lain. Bila dia dapat satu perkara yang dia nak itu, dia nak perkara yang lain. Tak pernah puas. Umpamanya orang yang bermain layang-layang, kita umpama layang-layang, mana lebih mudah? Layang-layang tersebut terikat dengan tali, menyebabkan dia terarah, ataupun layang-layang itu tanpa tali dan dia terbang tanpa arah? Dengan tali. Dan tali itu merupakan syariat yang membataskan kita supaya tak tersesat. Jadi itulah umpama kita nak bermuamalah dengan syariat kita. Dia sebenarnya bukan untuk menyusahkan, tapi untuk mengatur kehidupan kita. Baru ni saya sembang dengan satu orang. Kebetulan jiran saya itu Jepun. Dia tak tengok kot rakaman ni. Nama dia Yoshi, Jepun. Sebelah saya tu Cina, tapi tu Jepun. Korea je tak ada lagi. Ini semua orang nak Korea tak ada lagi lah. Saya kata Jepun ni bagus gini. Kemudian ada satu orang sebut kat saya, sebenarnya Jepun ada masalah baru. Walaupun kita nampak negara dia bertamadun, maju, kereta api paling pantas dalam dunia, orang yang menepati masa, tapi dia kata Jepun ada satu masalah. Masalah apa dia? Kekosongan jiwa. Yang itu tak ada pada orang Jepun, yang ada pada kita, tapi masalahnya kita tak praktikkan. Itu saja. Jadi sebenarnya ilmu ini merupakan satu benda yang masuk dalam jiwa kita, dan dia memenuhi ruang
supaya perkara-perkara buruk tu tak masuk menghantui. Dan kita tahu bahawa baru-baru ni berita, di antara masalah baru alaf ini yang muncul dalam dunia kita ni di Malaysia adalah masalah apa? Masalah mental. Tiga daripada, macam mana nak sebut ni? 3 daripada 10 pelajar macam itulah menghadapi masalah mental. Jadi perlu diisi. Saya taklah sebut dengan kita belajar syariat ni mental tu akan bagus, sihat, tak. Semua orang ada masalah. Tapi korang-korang dia mengisi sedikit ruang dan membataskan benda tersebut daripada buruk, berlaku perkara yang buruk. Baik, itu Salman, cerita Salman, sedikit selingan dengan orang musyrik. Jadi kita patut bersyukur kerana Nabi SAW mengajarkan kita segala-gala benda, hatta nak masuk toilet. Baik, Fadal, siapa nak baca hadis yang kedua malam ni? Nama apa tu? Nama apa? Ashraf. Fadal Ashraf. Bukan daripada Anas ke dulu? Anas bin Malik. Masya Allah, dia ke depan. Tak ada? Ada. Masya Allah, berlaku khilaf. Ha? Ada kat depan kan? Sebab hadis kitab Muslimah macam mana? Hadis mula sekali Anas bin Malik, kan? Hadis yang ke-11. Khala. Fadal, Ashraf. Anas bin Malik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-qala'a qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Baik, daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik namanya adalah Anas bin Malik ibn An-Nadhr. An-Nadhr. Alif lam nun dad dan juga ra. Anas bin Malik. Sebenarnya menarik untuk dibahaskan cerita Anas ni. Anas ini di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan keberkatan. Umurnya panjang, rezeki dia banyak, bahkan anak-anak cucu cicit dia banyak. Dia hidup sampai bila? Dia hidup sampai 93 tahun. Dan dia di antara sahabat yang terakhir meninggal, di antara, walaupun tak ni, tapi di antara yang akhir sekali meninggal. Yang menariknya, Anas masa dia kecil, mak dia buat apa kat dia? Mak dia pergi hantar kat Nabi. Untuk apa? Untuk khidmat kat Nabi SAW. Mak dia hantar. Sebenarnya itu merupakan satu kebaikan, sebab Anas belajar tarbiyah daripada Nabi sendiri. Yalah, ada kisah yang menarik yang bila Nabi suruh Anas untuk buat something, kemudian dia tak pergi buat, dia pergi main dengan budak-budak lain. Jadi budak kecil ni, budak kecil gitu. Nabi marah tak kat dia? Nabi tak marah kat dia, tapi Anas, bukankah aku suruh kau buat ini tadi? Dia kata okey. Itu Anas bin Malik. Dia khidmat kat Nabi selama 10 tahun lebih kurang. Selama lebih kurang 10 tahun Anas bin Malik. Jadi dia riwayatkan hadis ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika nak masuk ke dalam bilik air ataupun tandas. Cuba tengok perkataan dakhala. Apa maksud dakhala? Telah masuk kan? Jadi maksudnya Nabi baca doa ni telah masuk toilet baru dia baca doa ni. Sebenarnya perkataan ini ada benda yang terpadam. Sebab dalam bahasa Arab dakhala maksudnya telah buat. Jadi kalau kita terjemah adalah Nabi SAW jika telah masuk ke dalam bilik air ataupun tandas, Nabi akan kata Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebenarnya terjemahan itu kurang tepat. Ada perkataan yang seolah-olah terpadam kat situ. Perkataan terpadam tu apa? Idza arada ay yadkhula, itu sebenarnya. Jika Nabi telah berkehendak untuk masuk ke dalam bilik air sebenarnya. Jadi kita baca teks macam itulah. Arada ay yadkhula. Sebab ada satu riwayat dalam Bukhari secara direct beritahu
perkataan idza arada ayyadkhula. Nabi itu bila dia nak masuk ke bilik air, bukan telah masuk tu baru baca. Maksudnya bila nak masuk bilik air itu Nabi baca ini. Baik. Anas beritahu, Nabi baca apa? Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, meminta perlindungan kepadamu, minal khubuthi. Cuba tengok perkataan al-khubth. Ba tu dibaca dengan baris mati ataupun dibaca dengan baris depan. Baik. Ada beberapa riwayat. Kalau dibaca dengan perkataan, semua riwayat ini boleh berlaku. Kalau dibaca dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu daripada al-khubuth, maksudnya adalah jin jantan. Kalau sekiranya dibaca dengan baris mati, menurut sebahagian para ulama, al-khubuthi, maka itu maksudnya adalah syaitan. Dua-duanya okey. Tetapi ada riwayat yang ketiga menyebutkan dibaca dengan perkataan al-khabith. Tahu khabith? Maksud khabith? Buruk. Ya Allah, aku minta lindung daripadamu bila aku masuk toilet ini daripada keburukan. Boleh. Satu. Yang kedua adalah al-khaba'ith. Khaba'ith sama ada diterjemah daripada jamak khabith, keburukan-keburukan, ataupun diterjemahkan sebagai jin betina. Jin betina. Jadi kita masuk ke dalam tandas, kita percaya bahawa benda ni adalah benda ghaibiat, kita tak nampak. Apa yang jin tu nampak kita, mungkin tak ada siapa yang boleh nampak jin. Jadi kita minta lindung masa kita masuk ke dalam toilet kepada Allah Ta'ala untuk lindungi kita daripada makhluk-makhluk halus ini. Nampak tak nampak itu cerita lain, tapi Nabi khabarkan kepada kita bahawa benda ghaibiat itu ada. Maka kita minta lindung kepada Allah daripada perkara-perkara ini. Apa sebab kita kena minta lindung kepada Allah Ta'ala? Ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah tandas merupakan tempat syaitan. Tempat syaitan adalah tempat yang kotor-kotor belaka. Jadi bila kita lalu masuk ke dalam tu, Nabi mengajarkan kita untuk minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, tempat syaitan. Yang kedua, bila kita masuk ke dalam tandas, apa kita buat? Biarlah buang benda kotor lah kan. Bila kita buang benda kotor tu, kita tak boleh pakai baju. Tak ada orang pakai baju kemudian dia pergi buang air, maka dia kena buka aurat dia. Apa perkara yang menyebabkan aurat kita tu tak dinampak oleh syaitan ataupun jin? Adalah dengan mengucapkan bismillah. Jadi bila kita masuk ke dalam tandas, kita juga tak suka manusia tengok aurat kita. Lebih lagi kita tak suka makhluk-makhluk halus dan juga makhluk-makhluk jahat ini tengok aurat kita. Maka kita bacalah bismillah. Baik, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, saya sebutkan hadis ini. Nabi SAW sebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nabi kata apa? Sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanif. Penutup, pelindung di antara jin dan juga aurat anak Bani Adam, anak-anak Adam. Idza dakhala al-kanif. Kanif itu maksudnya toilet. Bila dia masuk ke dalam toilet, satu-satunya benda yang dia boleh buat supaya syaitan ataupun jin yang jahat ini tak nampak aurat dia adalah ayyakul bismillah. Dia baca bismillah. Begitu juga lah kita bila kita nak buka pakaian kita, walaupun kita sendiri, kita baca bismillah, supaya syaitan ataupun makhluk-makhluk halus ini tak nampak apa yang kita buat bila kita buka aurat lah. Jadi itu adalah pengajaran hadis ini. Jadi masa kita nak masuk ke dalam toilet, kita mula masuk dengan kaki kiri, kemudian kita baca, sebelum nak masuk itu kita baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa yang ringkas dan juga doa yang mudah. Cuma kebanyakan kita mungkin tak perasan. Makan kan terus melahap saja. Kemudian bila kita masuk ke dalam toilet, kita tak ingat Allah Ta'ala.
Itu kadang-kadang kejadian itu dirasuk syaitan, dirasuk jin. Kadang-kadang jadi panjang cerita dia. Ada budak sekolah pun dirasuk syaitan dan juga jin. Apa yang menyebabkan seseorang itu dirasuk syaitan dan juga jin? Overthinking tak sangat. Saya sebutkanlah ada beberapa perkara yang saya belajar yang menyebabkan syaitan itu akan masuk. Terutama sekali orang yang jiwa dia tak kuat. Satu, terlalu gembira. Terlalu gembira. Orang kata apa? Tak ingat. Bukan tak ingat dunia, tak ingat akhirat sepatutnya. Kalau dia tak ingat dunia tu bagus kan? Masya Allah, bagus. Tabarakallah, tu tak ingat dunia. Dia tak ingat akhirat sebenarnya. Bukan tak ingat dunia, terbalik tu. Dia tak ingat akhirat. Dia gelak gitu, sampai anak tekak dia terkeluar. Malaikat langit ketujuh pun dengar suara dia kat bawah. Siapa ni makhluk ni? Ada gitu kan. Saya dulu pernah cerita ada satu orang student saya masa saya mengajar kat dalam kelas. Perempuan, gelak saja. Sampai tergolek ke kursi tu. Gelak gitu kan, guling-guling kat belakang tu. Saya kata kenapa ni? Saya pun tak boleh nak pegang apa. Tengok macam gitu lah. Biar je lah dia gelak-gelak gitu. Gitu. Kasihan. Kecil-kecil apa? Kecil-kecil daging dia gitu. Ibnu Taimiyah. Tahu tak kisah Ibnu Taimiyah? Pernah dengar cerita Ibnu Taimiyah? Dengan anak murid dia, Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah ni satu orang yang Masya Allah ada wali. Itu sebab Muslim-Muslimat, kita kena minta lindung kepada Allah Ta'ala daripada benda ni berlaku. Ada orang tak sangka-sangka, tiba-tiba dikerasukan jin. Jadi pada zaman Ibnu Taimiyah ada satu orang kena rasuk syaitan, jin. Jin tu pula jin betina. Satu kisah yang sangat ajaib. Ibnu Qayyim, boleh baca kitab Ibnu Qayyim tu, dia cerita tok guru dia tu, Ibnu Taimiyah rawat benda tu. Dia masuk jin, lalu orang panggil Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh, ada satu orang yang masuk syaitan. Dia mari cepat. Ibnu Taimiyah pun datang. Lalu berlaku dialog di antara Ibnu Taimiyah dan juga syaitan, jin tu lah. Siapa nak baca kisah dia ada kat internet. Kisah tu betul, saya dah verify. Saya pernah tulis kat Facebook saya pun untuk menjadikan pengajaran. Jadi masa tu Ibnu Taimiyah apa? Dia kata apa? Keluar kau daripada badan budak ni. Jin betina tu kata apa? Dia kata tak nak. Aku nak kahwin dengan dia, aku nak pergi haji dengan dia. Masya Allah, bagus jin ni. Dia kata aku suka dengan lelaki ni, aku nak kahwin dengan dia. Dia kata tak boleh, engkau jin, dia manusia. Ibnu Taimiyah buat apa? Dia kata kalau kau tak nak keluar, aku pukul kau. Lalu Ibnu Taimiyah ambil satu kayu, dia pukul kepala budak tu. Pam, jatuh budak tu. Ibnu Qayyim cerita apa? Kami takut budak tu mati disebabkan pukulan Ibnu Taimiyah tu. Akhirnya jin tu bangkit balik. Dia kata apa? Dah sedar lah. Ibnu kata apa tu? Keluar. Akhirnya jin tu kata apa? Iya, aku keluar disebabkan karamah kau. Ibnu kata apa? Jangan kau keluar disebabkan karamah aku. Jin tu kata kenapa pula tak keluar kerana karamah kau? Jin tu kata, Ibnu Taimiyah kata apa? Engkau pun tak keluar kerana Allah Ta'ala, bukan kerana aku. Itu adab sebagai seorang guru, mungkin sebagai seorang syekh. Kita minta supaya kita tu tak dihargai lebih daripada kadar sepatutnya. Dan sepatutnya kita ingatkan orang bukan tentang kita tetapi tentang Allah Ta'ala. Dia kata engkau keluar bukan kerana aku, tapi engkau kena keluar kerana Allah Ta'ala. Akhirnya dia keluar. Bagus tu. Kalau ada satu orang kena rasuk, mai sini. Katuk aja. Baik. Sini ada berapa banyak pengajaran. Satu saya nak sebut. Kadang-kadang syaitan tak keluar disebabkan orang yang membaca tu jiwa dia sendiri tak kuat. Ingat tak kisah Imam Ahmad? Imam Ahmad juga pernah satu benda berlaku kat dia. Satu orang tu kena rasuk jin. Dia kata keluar pada badan ni. Dia kata aku tak nak keluar. Orang tu kata apa? Kalau kau tak nak keluar, aku panggil Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, oh kau nak panggil Imam Ahmad bin Hanbal? Okey, aku keluar. Tak baca lagi jambi tu, baru sebut nama.
syaitan tak keluar. Itu sebab dia bergantung kepada siapa yang baca tu. Ada orang baca sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam tak keluar-keluar. Sebab apa? Yang baca tu pun satu hal juga. Dah kat mana tadi? Sebab yang kedua. Sebab yang kedua sebab apa? Terlalu sedih. Terlalu sedih. Depres. Nak bunuh diri. Itu menyebabkan orang terlalu gembira pun tak boleh. Itu sebab bila kita gembira, kita kena ingat Allah Ta'ala banyak. Dalam surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, di penghujung tu Allah Ta'ala kata apa? Kalau Allah Ta'ala berikan kemenangan, kau kena buat apa? Beristighfar. Mungkin boleh jadi kemenangan itu bukan kerana usaha kau semata-mata. Mungkin kerana Allah Ta'ala tolong. Mungkin doa mak bapak engkau. Mungkin kerana tolong doa kawan-kawan engkau. Ingat Allah Ta'ala. Sedih pun sama juga. Kena ingat Allah Ta'ala. Lagi apa? Yang ketiga. Ini saya recall sikit-sikit. Yang ketiga apa? Tak menjaga kebersihan. Kotor sangat. Terlalu gembira masalah. Terlalu berduka cita masalah. Yang keempat, yang ketiganya adalah tak menjaga kebersihan. Ini termasuknya syaitan. Seperti yang kita sebutkan tadi, tempat yang kotor syaitan suka. Jadi muslimin muslimat, kita kena pastikan tempat kita itu bersih, kita itu bersih, dan juga tempat kita itu bersih. Jangan dibiarkan kotor. Kadang-kadang ada orang malas basuh pinggan kan, dia letak kat situ je sampai berkulat pinggan tu. Ulat tu beranak pinak, boleh bercucuk cicit. Tak berbasuh-basuh. Sama muslimin muslimat. Kadang-kadang ada yang sebahagian student ni, minta maaf sebut, kadang-kadang dia punya baju itu, kopiah tu tak berbasuh. Sampai ada macam apa, tak lalat apa, bintik-bintik hitam gitu. Kopiah dia tu apa dia? Tak kulat lah, gitulah, tak kulat, bintik-bintik hitam. Naik kulat. Sampai berkulat. Yang keempat. Sebab apa yang keempat? Tak zikrullah. Tak zikrullah. Ada satu orang student saya yang saya kenal, tanya dia ada 2-3 kes dia termasuk, jin termasuk dalam badan dia. Saya tanya kenapa dia jadi macam itu muslimat tu. Dia kata sebab ustaz, dia kata kalau saya tak baca zikir apa semua, dia lemah, syaitan tu datang kat dia. Jadi 4 perkara ni kita kena hati-hati. Tak menakutkan sebenarnya. Syaitan itu sebenarnya lemah kalau kita kuat. Cuma kita tu kadang-kadang terlebih keterlaluan. Jadi itulah. Itu antara 2 sebab kenapa kita kena minta lindung kepada Allah Ta'ala bila kita masuk ke dalam tandas. Baik, beberapa persoalan. Yang pertama, katalah kalau dia masuk ke dalam tandas, kemudian dia terlupa doa, apa dia perlu buat? Tak, maksudnya dia masuk dalam toilet tapi dia terlupa baca doa. Maka dia kena ingat Allah Ta'ala dalam hati dia. Tak boleh kata Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dia kata syaitan tak kata Bismillah, Bismillah. Itu masa keluar toilet. Nanti saya akan sebutkan. Tak, para ulama sebut tak boleh ucap perkataan Allah Ta'ala untuk mengagungkan kalimah Allah Ta'ala. Sebab ada satu hari Nabi SAW buang air, sahabat jaga, kemudian ada sahabat lain yang lalu. Dia tahu Nabi SAW tengah qada hajat. Dia kata Assalamualaikum. Nabi jawab tak? Nabi SAW tak jawab. Selepas Nabi keluar tu, baru Nabi jawab Waalaikumsalam. Ini menunjukkan bahawa kalimah mulia Allah Ta'ala tu tak disebut dalam toilet. Jadi bila dia termasuk itu, kalau dia boleh keluar, dia keluar lah. Tapi kalau tanpa takalluf, maksudnya dia dah buka semua, kemudian dia tak tahan, nak buang air level 5, badan pun dah getar-getar gitu, dia tak boleh nak keluar, dia ingat Allah Ta'ala tanpa disebut. Semoga dia dilindungi dalam toilet gitu. Jadi kita kena ingat benda tu. Jadi tak payah ucap Bismillah kalau dia termasuk. Dan kalau tak ada takalluf, bolehlah keluar. Katalah dia baru masuk, kemudian dia teringat tak baca, dia bolehlah keluar sebentar, kemudian masuk balik. Tapi kalau dia dah buka semua pakaian dia untuk qada hajat, maka tak ada keperluan untuk dia ingat Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala lindungi dia. Dia jadi lupa tu sebab apa tu? Sebab tak biasa buat. Dia jadi lupa sebab apa? Tak biasa buat.
Jadi cubalah kita buat sama-sama. Saya bercakap ini dan juga muslim-muslimat yang datang mendengar. Baik, sikit lagi. Baik, masuk. Yang kedua, kalau kita nak keluar, kita kena ucap apa? Ghufranak. Apa maksud ghufranak? Ya Allah, aku meminta ampun kepada dirimu. Ghufranak. Sesimpel tu saja. Tak, keluar. Dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Bukhari dalam Adabul Mufrad. Bukhari dalam Adabul Mufrad riwayatkan Nabi bila keluar toilet akan ucap ghufranaka. Ya Allah, aku minta ampun daripadamu. Ajaib tak hadis? Ada masalah tak hadis? Bukan masalah, maksudnya ada yang tak kena tak hadis tu? Kalau pendek sangat bagus kan? Yang panjang pun tak apa. Apa doa nak tidur? Ya, saya tahu yang kebanyakannya hafal itu yang panjang sikit. Yang Allah Ta'ala kata, yang Nabi kata bila dia tidur baca doa tu dan dia tak bangkit semula, maksud dia meninggal dunia, dia akan masuk ke dalam syurga. Apa doa dia? Masya Allah. Apa doa dia? Siapa ingat? Ada hadiah daripada penganjur. Allahumma inni aslamtu. Cuba cari kerja rumah minggu depan tasmik. Baik, kenapa ghufranak? Kenapa ghufranak? Ghufranak maksudnya kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Apa kena-mengena bila kita masuk toilet kita minta lindung? Reasonable, makul, logik. Tapi bila kita keluar toilet kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Saya boleh jawab? Sebab berlebihan buang air. Macam mana tu berlebihan buang air? Ya Allah, minta maaf sebab saya buang air berlebihan ni. Tak, itu tak makul. Saya tanya satu-satu kot. Sebab apa? Sebab apa? Kakak, sebab apa? Masya Allah, semua tawaduk, zuhud, takwa. Sebab apa? Sebab apa? Kakak Maryam, sebab apa Maryam? Yep. Tidak berzikir dengan lisan. Macam mana? Tidak berzikir dengan lisan. Masuk toilet tak berzikir dengan lisan, maka dia keluar ghufranak. Okey, mungkin Dia membuang benda yang sebab tak. dia membuang benda yang kotor waktu tu. Ustaz, jadi apa ni, dengan itu sebab benda tu kan najis saja. Dengan tu kita minta ampun keluar. Hampir Sebab tak habul dia. tak habul. Masya Allah, bagus. Meresap juga perkataan tak budi tu dalam minggu lepas. Korang-korang tak ingat semua, tak budi ingat tu, okey lah. Baik, pandangan Ibnu Qayyim antara yang bagus dalam bab ini. Dia kata, saya tak baca teks, ada teks kat sini. Saya sebutkan secara maknawi saja. Dia kata bila orang masuk ke dalam tandas, apa perkara yang dia buang? Najis. Dia kata sebab najis itu memberatkan tubuh badan dia. Dan kalau benda tersebut tak dibuang, maka tubuh badan dia akan rosak. Tapi dia kata ada satu benda lagi yang akan menyebabkan seseorang itu rosak. Dosa memberatkan jiwa dan juga hati. Kalau dia tak dibuang, tak diminta ampun kepada Allah Ta'ala, maka dia akan menyebabkan badan seorang itu tak begitu bagus fungsi dia. Maka yang demikian Ibnu Qayyim kata, itulah sebab hikmah ni kenapa Nabi SAW bila dia keluar daripada bilik air, dia akan kata apa? Ghufranak. Ya Allah, Engkau dah berikan aku kurniaan untuk kebolehan untuk buang air. Dia menyebabkan aku punya badan itu lepas daripada azab penyakit. Maka bila dia keluar, dia kata, Ya Allah Ta'ala, berikanlah aku keampunan. Kerana keampunan itu akan menyebabkan jiwa aku menjadi ringan dan juga tak berpenyakit.
Jadi itu merupakan hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi SAW sebut ghufranaka. Allah Ta'ala berikan keampunan bila kita keluar talas. Allahu a'lam. Ada satu doa lagi yang mungkin biasa kita ngajar ataupun kita belajar masa sekolah rendah dulu, ataupun tak sekolah dulu. Apa doa tu masa nak masuk toilet? Apa doa dia? Ada satu doa tu dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. No, saya tak datang pula recall dalam. Nanti kalau datang saya beritahu. Baik, isu yang last. Pernah dengar tak orang bila masuk ke dalam toilet kena tutup kepala? Macam-macam fashion orang buat. Dulu masa zaman-zaman saya belajar dulu kat sekolah, ada yang kata bila masuk toilet kena belok sebelah kanan, lepas tu bagi berat badan sebelah ni supaya boleh senang mengalir benda tu. Kemudian kepala macam gini, kemudian macam-macam fashion, macam nak buat akrobatik kat dalam toilet. Tutup kepala kan. Dia selama ni tak pakai kopiah. Solat tak pakai, tiba-tiba masuk toilet pakai kopiah. Dia tutup aurat. Bila masuk toilet, dia tutup kepala dia. Dia kata nanti sebab apa? Tahu tak sebab apa kata kena tutup kepala? Ya, nanti diberak jin. Padahal marah jin tu kan. Dia kata yang nak berak tu bukan aku. Engkau yang nak buat yang ayat, kata tuduh aku pula buat. Ada tak? Sabit tak riwayat tu? Riwayat tersebut ada dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Tetapi riwayat tersebut dikritik. Dhaif. Yang bab-bab syaitan berak kat kepala tu tak adalah. Ada satu hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga selain daripada Al-Baihaqi, cuma saya ambil riwayat itu. Dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala labisa khidha'ahu wa ghatta ra'sahu. Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, hadis ini mursal. Mursal tu terpotong di peringkat permulaan tu di antara Nabi dan juga sebelum sampai kepada Nabi itu ada satu terpotong. Kita panggil sebagai mursal. Sama ada sahabat ataupun kibarut tabi'in, dia terpotong kat situ mursal. Itulah secara tak akademiknya lah tarikh mursal. Ke sini semua budak ARK. Bukan ARK seorang. Saya tak tanya ARK. Ba tak masuk sekali lah. ARK bukan. Dia kata saya bukan budak ARK. Bukan. Tak apalah. Mursal ni maksudnya terpotong. Maksudnya sebelum Nabi SAW tu, kemudian ada satu orang riwayat, di antara Nabi dan dia tu ada satu yang terpotong, mursal. Dan kebanyakannya menghukum hadis ini sebagai dhaif lah, dhaif. Riwayat itu ada. Baik, dia kata Nabi SAW bila masuk ke dalam tandas, Nabi akan tutup kepala dia dan akan memakai slipper, hidha, kasut, slipper, dan ala kulli hal memakai alas kaki lah maksud dia. Alas kaki kita maklum ada keperluan supaya tak bernajis, tapi tutup kepala. Baik. Sebagian para ulama ditanya, di antaranya Ibnu Utsaimin, saya baca fatwa dia. Dia kata tak mengapa untuk tak memakai tutup kepala. Satu, sebabkan hadis itu dhaif. Tetapi dia kata ada sebagian salaf, di antaranya Abu Bakar, dia akan memakai tutup kepala dia. Juga Al-Ghazali, juga Al-Juwaini. Mereka itu memakai tutup kepala masa masuk ke dalam tandas. Mungkin tak kerana hadis ini, bukan hadis ini maksudnya, tetapi dia kata apa? Kerana mereka itu sangat malu dengan Allah Ta'ala dan juga tawaduk, maka mereka pakai tutup kepala masa masuk ke dalam bilik air. Jadi kalau ada orang pakai tutup kepala masuk dalam bilik air, ialah mungkin dia beramal dengan hadis ini ataupun kerana mengikuti para salaf
Ada satu riwayat yang menarik tentang Paus. Anak Paus. Paus kenal Paus? Tabi'in, Paus. Riwayat ini daripada Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah dan juga Paus, anak Paus. Anak Paus ni Ibnu Paus. Dia kata bapa aku suruh aku kalau aku masuk ke dalam tandas, suruh aku pakai tutup kepala. Lalu Ibnu Abi Syaibah kata, kenapa bapak kau suruh pakai tutup kepala? Dia kata, aku tanya bapak aku. Dia kata, ayah, kenapa suruh pakai tutup kepala? Dia kata, aku tak tahu, tapi kalau kau nak masuk, pakai. Tapi ayah sendiri tak tahu. Bukanlah tak tahu maksudnya tak tahu, maksudnya sebagai beradab lah masuk ke dalam toilet. Allahu a'lam bishawab. Saya kira untuk malam ni sampai sini saja, sampai 9.20 situ. Mungkin ada yang penat. Saya buka kepada persoalan. Mungkin ada yang nak tanya, nak berkongsi ataupun nak betulkan beberapa fakta yang mungkin tersilap. Ada kuliah. Apa macam mana? Berdehem. Yalah. Ada sebahagian kata itu tak membantu pun untuk melancarkan. Sebab ada sebahagian orang dia timbul was-was masa buang air. Maka ada sebahagian berikan tips. Kata kalau nak kita panggil tak lawas. Maka berdehem untuk semua kotoran itu keluar. Tapi Allah Alam ada sebahagian mengatakan bahawa benda itu taklah disunahkan, juga taklah membantu kepada lawas. Jadi Allah Alam terpulang kalau dia rasa dengan berdehem itu menyebabkan dia lawas, maka dia boleh buat, dan kalau tak ada keperluan tak perlu. Ustaz, isu yang benda tu sebab hadis yang berkenaan sahabat ada seorang lelaki yang diazab di zaman Rasulullah dia tak sempurna basuhan air. Baik, perbasuhan itu akan ada. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW lalu satu kubur, kemudian Nabi kata, fa innahuma la yu'adzaban. Mereka berdua itu diazab, dan azab itu taklah besar sangat mana pun. Kemudian Nabi SAW memacakkan, pacak apa tu? Pokok. Kemudian Nabi kata apa? Selagi mana pokok itu tak kering, mudah-mudahan dia dapat keringanan daripada azab yang taklah berikan kepada dia. Hadis itu juga khilaf sama ada nak buat tanam pokok kan. Perlu tak kita tanam pokok kat kuburan? Dan dia pokok yang besar-besar. Pokok durian gitu. Mayat kat bawah, pokok durian kat atas. Tak. Yang Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari memanjangkan perbahasan tentang benda tu. Kaul yang rajih dalam bab tu adalah tak disunahkan pun tanam pokok kat kuburan. Tak disunahkan. Nabi sebab apa? Ada beberapa sebab. Satu, dia kata sahabat tak buat benda tu. Yang kedua, dia kata Nabi buat, ini secara tak teratur saya sebutkan aja. Dia kata Nabi buat itu sebab mukjizat dia. Dan hadis tu pun Nabi kata mudah-mudahan selagi mana. Dan Nabi cuma buat sekali itu saja. Dalam hadis itu tak disebutkan berdehem. Cuma dia tak basuh masa dibuang air itu dengan sempurna, menyebabkan wuduk dia tak sah. Dan bila tak sah, solat dia juga tak sah. Tak disebutkan perkataan berdehem dalam hadis itu. Allah. Yep. Sekali lagi. Wallah alam, saya tak jumpa lagi riwayat tersebut. Tapi yang kita maklum, tidak ada sebarang doa. Setakat yang saya tahu dan juga saya belajar, tidak ada sebarang doa yang Nabi SAW ajarkan kita bila kita masuk ke dalam toilet. Bahkan sunnah wudu. Sunnah wudu adalah mula dengan Bismillah. Sebab ada satu perkataan Nabi SAW, hadis tu khilaf. Nabi kata la wudu'a illa tidak sempurna wudu illa bi basmalah. Lebih kurang macam tu orang makal. Tidak ada tak sempurna wudu melainkan dengan bismillah. Itu pun masih lagi khilaf kalau dia berwuduk kat dalam toilet. Maka yang tepat dalam masalah itu adalah, yang zahirnya adalah
dia tak baca bismillah, dia kena baca bismillah dalam hati saja. Sebab apa khilaf tu muncul? Sebab kita tak boleh baca satu benda yang dimuliakan Allah Ta'ala dan juga Al-Quran dalam toilet. Jadi kalau baca dalam hati tu, Allah Alam, seingat saya tak jumpa lagi benda tu. Bahkan Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah tak baca doa yang kalau dia basuh muka, ya Allah sucikanlah mukaku, bersihkanlah. Itu sebenarnya tak sahih. Dalam Ihya Ulumuddin disebutkan, dan benda tu tak sahih sama sekali. Jadi tak ada. Setahu saya lah, tak ada. Allah Alam. Betul ke cerita tentang Ukashah roda Nabi itu palsu? Ukashah tentang cerita apa? Dia nak roda Nabi. Dia nak? Dia roda Nabi. Ya. Juga Al-Qamah, juga Hanzalah. Cerita tu tak betul. Cerita Hanzalah tu bukan Hanzalah. Dia yang tadi tak bayar zakat, kemudian Nabi tak terima zakat dia sampai dia meninggal dunia. Al-Qamah tentang mak dia. Hanzalah Al-Qamah tu, dan juga benda tu tak sahih, palsu. Riwayat itu adalah untuk memburukkan sahabat. Yang cerita Al-Qamah tu yang mak dia nak bakar, Nabi nak bakar dia tu palsu. Kemudian bukan Hanzalah. Siapa? Allahu Akbar. Yang dia tak bayar zakat tu, kemudian Nabi tak terima zakat dia sampai dia meninggal dunia. Benda tu tak ada. Benda tu tak ada. Allahu Akbar. Kalau dalam tanda kita buang air besar, betul ke macam tu? Kalau macam kita personality dia kan, dia tak boleh berbunyikan sehingga mengganggu orang lain, betul ke? Sehingga membunyikan orang lain. Maksudnya dia bunyi tu tak dia terlalu kuat. Maksudnya dia akan mengganggu sekitar orang yang berada kat situ dalam tanda. Kalau secara umum lah. Macam mana saya nak respon ya, sehingga tak membunyikan? Tak ada macam bila kita buang air besar tu kan, okay, mirak tau. Dia macam kadang ada orang dia bunyi dia kuat ha. Betul ke ada maksudnya riwayat mengatakan benda tu? Ada. Sebab Nabi SAW akan pilih tempat yang jauh. Contohnya macam hadis riwayat Aisyah ketika dalam hadithul ifk dalam riwayat Bukhari, dia keluar dengan Mistah. Mistah kan tak Mistah? Mistah ni di antara saudara Abu Bakar yang terlibat terpalit dengan fitnah Aisyah ada hubungan dengan Safwan bin Mu'attal. Dalam riwayat tersebut, dia keluar jauh ke padang pasir untuk buang air dengan Mistah. Sebahagian menyimpulkan atau memberikan hikmah kenapa kena keluar, sebab untuk tak memberikan gangguan kepada orang lain, tak tersakiti. Sebab dalam hadis tu kalau kita tengok, sebab Aisyah kata kami dulu akan buang air jauh ke padang pasir dan kami akan keluar pada waktu malam. Dan pada ketika itu orang Arab tak mengambil al-kanif. Tahu al-kanif, toilet kat situ. Orang akan buang air. Jadi disebutkan dalam riwayat tersebut, mereka akan keluar ke padang pasir untuk buang air supaya tak menyakiti manusia. Kalaulah itu sebagai adabnya untuk tak berbunyi dalam toilet, iya. Sebahagian guru saya buat lawak, dia kata kalau nak ada toilet tu, ada 1, 2, 3, 4, 5 paling hujung tu, kalau kita nak pakai hadis Aisyah tu, kita ambil yang paling hujung sekali supaya tak mengganggu bunyi. Kadang-kadang bunyi tu automatik. Dan juga adalah tindakan refleks yang luar kawalan. Yang bunyi blub 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 blub. Bunyi apa? Bunyi apa? Tak equalizer pun. Psst, psst, gitu kan. Jadi Allah Alam mungkin ya, untuk tak menyakiti manusia. Itu tak boleh buat tandas, pindah tandas hadap kiblat. Hadis tu sebenarnya ada. Saya cuba nak baca malam ni tapi mungkin sebab penat dan sebagainya. Ada yang berikut ni.
hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari dan juga Abdullah bin Umar. Dia naik ke panjat, satu hari dia panjat ke bumbung. Kemudian dia nampak Nabi SAW buang air menghadap ke kiblat. Itu ada khilaf, sama ada boleh menghadap kiblat dalam tempat tertutup ataupun hadis mutlak. Dia macam ni perbahasan tu. Abu Ayyub, riwayat Abu Ayyub, dia kata Nabi larang untuk menghadap kiblat untuk buang air. Apakah hadis itu terpakai juga kalau dalam bangunan? Sebab bangunan tu dia halangkan antara Kaabah ataupun kiblat dengan kita kan. Jadi hadis Ibnu Umar kata benda tu tak mengapa. Sebab Ibnu Umar pernah nampak Nabi dia panjat ke bumbung, kemudian dia ternampak, bukan saya saja nampak gitu, Nabi menghadap ke kiblat masa buang air. Tapi yang bezakan hadis Abu Ayyub tadi itu adalah larangan itu, sebagian ulama kata larangan itu adalah larangan kalau dia buang air di kawasan terbuka, di padang pasir tu kan, tak ada nampak siapa nampak, kemudian tak ada pokok, maka larangan Nabi itu terpakai dalam bab tu. Tapi ada sebagian kata tak, larangan itu terpakai untuk kawasan yang lapang, tak ada penghadang. Tapi kalau ada kawasan yang penghadang, katalah tanda kita kan menghadap ke sana, tapi ada bangunan yang menghalang kita daripada direct menghadap ke kiblat, maka hadis Ibnu Umar kata benda tu tak mengapa. Pada minggu hadapan insya-Allah taala. Itu saja untuk malam ini. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.